Dalam Islam, terdapat dua panduan yang paling asas untuk dipatuhi oleh sekalian umatnya, iaitu melakukan suruhan. Jangan buat hal kat sini. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Aja Share Channel. Khabar semua sihat kawan-kawan? Okey, baik. Pada siapa yang baru sahaja melewati channel ni, jangan lupa subscribe, like and share. Dan pada siapa yang dah pun subscribe, saya mengucapkan jutaan terima kasih kerana menyokong industri YouTuber di Malaysia. Okey, baik. Untuk perkongsian PDPR pada kali ini, saya akan kongsikan PDPR Sekolah Agama Kerajaan Negeri Johor, Darjah khas bagi tafsir Al-Quran ataupun pendidikan Al-Quran bab yang ketiga, iaitu tafsir ayat 90 hingga 91 surah Al-Ma'idah, yang ini mengenai pengharaman arak. Nak tahu? Jom. Okey, kita akan mendengarkan bacaan surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga itulah tadi bacaan surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91. Kita pergi kepada makna secara ijmal. Okay. Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang anak panah adalah semata-mata kotor, iaitu keji, daripada perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu beroleh kejayaan. Okey. Sesungguhnya, syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi. Okey. Dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan solat. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Itu adalah tafsiran makna tajwid ijmali surah Al-Ma'idah ayat 90 hingga 91. Ini adalah berkaitan dengan pengharaman arak dan judi serta mengundi nasib. Benda ini kalau kita lihat banyak berlaku. Okay? Kalau kita lihat banyak perkara ini banyak berlaku pada zaman kini, yang mana kita melihat bagaimana ramainya orang Islam kita yang minum arak, yang main judi, yang pergi nombor ekor, kan, nombor ekor 4D tu, kan. Ramai tengok, kalau kita tengok situ, ramai sangat orang Melayu yang menyinggah, singgah pergi beli nombor ekor. Itulah permasalahan umat yang perlu kita hadapi, yang perlu kita fikirkan pada masa kini. Kita pergi pada makna kalimah. Al-khamru wal maisir, iaitu arak, iaitu minuman keras dan judi.
Wal ansab wal aslam. Okey, dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang anak panah. Okey. Amal syaitan, perbuatan atau pekerjaan syaitan. Fajtanibuh, hendaklah kamu menjauhinya. La'allakum tuflihun, supaya kamu beroleh kejayaan. Ayyuki abainakum, mahu menimbulkan di kalangan kamu al-adawata wal ba'da, maknanya permusuhan dan kebencian. Wa yasuddakum, maknanya memalingkan kamu an zikrillahi wa anis solah, maknanya daripada mengingati Allah dan solat. Okey. Muntahun, yakni berhenti. Okey, kita pergi kepada intisari ayat. Dalam Islam terdapat dua panduan yang paling asas untuk dipatuhi oleh sekalian umatnya, iaitu melakukan suruhan. Jangan buat hal kat sini. Jangan aku tak tekan. Time hilang kau nak bunyi alam pula. Dalam Islam, terdapat dua panduan yang paling asas untuk dipatuhi oleh sekalian umatnya, iaitu melakukan suruhan dan meninggalkan larangan. Okey, hikmah di sebalik kedua-dua panduan itu ialah untuk menjamin agar keselamatan manusia dan kesejahteraan alam keseluruhannya terus terpelihara. Orang yang beriman sewajarnya sentiasa berpegang teguh kepadanya dan mampu melaksanakan panduan tersebut dalam membentuk peribadi dan jati diri sebagai seorang Muslim sejati. Okey, kalau kita lihat di sini, kita ini sebagai orang Islam, kita kena berpegang teguh. Kita kena berpegang teguh. Sebab apa? Inilah antara dugaan ataupun godaan-godaan syaitan yang susah untuk manusia sekarang ikut. Antaranya judi lah, antaranya contohnya seperti minum arak. Arak ini kalau takkan bermula kalau tak ada kawan. Sebab itu pentingnya kita memilih kawan. Kita kena pilih kawan yang baik, kawan yang membawa kita ke arah kebaikan. Kalau kita salah pilih kawan, kita akan terjerumus ke dalam rembah kehinaan. Itulah seperti contoh minum arak ataupun bermain judi. Judi pun bermula dengan kawan. Kawanlah yang mulakan ajak, jom try tikam nombor ekor. Nombor 4449. Oh, first prize 1 juta. Ya ke 1 juta? Sebab apa? Judi ini banyak penipuan. Sampaikan orang sampai habis beratus juta, beratus ribu untuk menang untuk judi. Nampak begitu bahayanya unsur-unsur judi ini. Menerusi ayat 90 hingga 91 surah Al-Ma'idah, Allah menggariskan 4 perkara yang dilarang oleh Allah. Okey, kesemuanya dihukumkan haram. Dan sesiapa yang melakukannya, ia termasuk dalam golongan orang-orang yang melakukan dosa yang besar. Nampak? Perkara ini amat berat. Jangan buat. Sebab apa? Ini akan mendatangkan dosa yang sangat besar. Okay. Akibat daripada pelanggaran tersebut, bukan sahaja pelakunya akan mendapat balasan azab di akhirat, tetapi di dunia lagi mereka mendapat kehinaan kerana perbuatan itu telah merosakkan akidah, menjatuhkan martabat, kemuliaan dirinya sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan menyebabkan nilai hidup tidak memberi sebarang makna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Maknanya bila kita melakukan perbuatan tersebut, kita dah tak ada makna dah. Allah dah tak pandang orang-orang macam ni. Sebab itulah jauhilah arak, jauhilah judi, jauhilah menyembah selain daripada Allah. Ini pergi tok tekong siam, sembah, busut, pergi jumpa busut. Sebab aku nak nombor ekor. Dalam minum arak, dalam masa sama main judi. Nak dapat nombor yang betul, pergi busut minta. Mambang tanah, minta nombor ekor.
Dah pula yang lebih khurafat, pergi pula gali kubur. Korek-korek kubur nak dapatkan kuasa untuk mendapatkan pertolongan daripada syaitan iblis, untuk mendapatkan nombor. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan khurafat yang asalnya kecil tapi menjadi semakin besar. Asalnya kita isap rokok. Bila dah isap rokok, lama-lama kawan ajak pergi clubbing. Bila ajak pergi clubbing, minum arak. Bila minum arak, duit dah habis, pula pergi main judi. Bila judi pula nak dapatkan nombor ekor, dah pergi pula menyembah busut. Semakin lama kita semakin buat benda-benda itu, semakin lama kita akan semakin jauh pada Allah dan kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan nilai hidup kita tidak memberi sebarang makna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. 4 perkara yang dilarang oleh Allah dalam ayat di atas ialah arak, judi, menyembah berhala dan menilik nasib. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah kotor dan keji kerana kesemuanya adalah pekerjaan-pekerjaan syaitan yang mahu menyesatkan manusia. Satu lagi saya terlupa ni, iaitu mengundi nasib. Tengok tangan kau. Tangan kau ni lembutnya. Oh, engkau mati umur kau 40 tahun. Nampak tak? Namanya mengundi nasib. Maka atas sifat kasih dan sayang Allah kepada hamba-hambanya, ayat tersebut diturunkan untuk memberi peringatan kepada manusia agar jangan tersekali melakukannya. Okey. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal aslam rijsum min amali syaitan. Maksudnya sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang anak panah adalah semata-mata kotor, yakni keji daripada perbuatan syaitan. Al-khamru maknanya arak atau apa jua minuman atau bahan yang memabukkan. Hukumnya najis dan haram diminum sama ada sedikit ataupun banyak. Sama ada setelah minum atau memabukkan ataupun tidak. Tak kisahlah kalau namanya arak, kalau minum awak tak mabuk pun. Aku minum arak, malah aku minum bir. Bir Tiger minum. Tak mabuk pun tetap haram. Sebab apa? Ia adalah minuman arak ataupun minuman keras. Okey, pengharaman arak adalah tetap dan tidak berubah di sebarang tempat atau zaman. Menurut jumhur ulama, arak ialah segala bentuk atau jenis minuman yang boleh menyebabkan hilang kewarasan akal. Tidak kira apa sumbernya atau namanya. Sama ada ia diperbuat daripada anggur, kurma, kelapa, beras dan lain-lain. Kalau kita lihat dekat belah-belah Sabah Sarawak, dia ada buat tuak tu, ada minuman-minuman yang boleh memabukkan. Tak semestinya namanya mesti arak brandy, mesti arak bir, bukan tak semesti whisky, tak semestinya itu arak. Itu sahaja. Tapi banyak lagi jenis arak lain yang boleh dikategorikan sebagai arak. Okey. Begitu juga dengan namanya, iaitu sama ada bernama khamar, arak, tuak, whisky, wine, bir dan sebagainya. Apa yang penting sifatnya adalah memabukkan, sama ada meminumnya sedikit ataupun banyak. Okay. Faktor utama Allah mengharamkan arak kerana ia najis yang memabukkan lagi merosakkan akal. Okay. Sedangkan akal dijadikan Allah untuk membolehkan manusia berfikir dan dapat membezakan di antara hak dan batil. Itu betul. Kita tengok ramai contoh. Orang yang minum arak ini bagaimana keadaannya. Tengok, bila minum arak, dia akan hilang kewarasan akal. Dia boleh jadi seorang yang pemarah. Dia boleh jadi seorang yang pembunuh. Malahan merogol dan membunuh saudara sendiri. Kadang-kadang kita tengok kita dalam keadaan mabuk. Tengok kita dah terbunuh isteri kita. Tengok bangun, dah mati isteri kita. Itulah antara kesan arak yang sangat-sangat bahaya. Tapi apabila akal sudah dirosakkan, maka ia tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Manusia akan bertindak ganas dan jahat yang bercanggah dengan agama. Hukum halal dan haram tidak lagi diambil kira. Apa yang dilakukan hanya berdasarkan kepada nafsu semata-mata. Nampak? Semuanya bila kita dalam keadaan yang tidak terkawal, dalam keadaan yang hayal,
dalam keadaan yang mabuk, kita tak mampu untuk berfikir dengan tenang. Akibatnya, banyaklah kerosakan-kerosakan yang berlaku yang akan dilakukan. Antaranya seperti macam kita boleh bunuh, kita bawa kereta dalam keadaan mabuk, kita boleh terkorban. Itu semua adalah asbab-asbab daripada penggunaan minuman arak. Okey. Daripada aspek lain, orang yang kerap mabuk kerana minum arak akan mencemarkan kewibawaan dirinya daripada pandangan masyarakat, dan untuk jangka panjang ketagihan arak boleh memudaratkan kesihatan. Betul. Sebab apa? Orang yang banyak minum arak ini boleh mendatangkan banyak penyakit-penyakit yang bahaya, darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Itu semua adalah bergantung kepada bagaimana cara hidup kita sebenarnya. Kalau kita bergelumang dengan arak, kita akan menjemput pelbagai penyakit yang bahaya yang akhirnya akan menyusahkan diri kita juga. Itu kenapa kita kena menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Selain daripada arak, Islam juga turut melarang umatnya daripada mengambil dan menggunakan apa jua jenis dadah. Sama. Benda yang mengamukkan, sama dadah juga dikira sebagai benda yang memabukkan, benda yang menghayalkan, benda yang boleh membuatkan seorang itu hilang pertimbangan. Okay. Contohnya dadah, ganja, candu dan lain-lain, kerana ia telah terbukti banyak menimbulkan kemudaratan pada kesihatan manusia. Demikian juga dengan rokok atau benda-benda lain yang boleh menimbulkan ketagihan, menghayalkan, merosakkan kesihatan dan pembaziran. Ini sangat-sangat betul. Kita tengok orang yang merokok ini, orangnya bagaimana. Orang yang merokok ini, dirinya seorang yang panas barang. Sebab apa? Dia bergelumang asap. Dia bergelumang dengan perkara-perkara yang membazir. Yang pertamanya, ulama kata rokok tu haram. Haramlah. Nak menghalalkan rokok. Kata okey, rokok haram. Okey, tak apalah. Kita hisap kan, kita tak haram, yang makruh. Akibatnya, bila kita hisap rokok, yang pertama membazirkan duit kita. Satu rokok saya harga dia lebih kurang, saya tak tahu, tak hisap rokok. Saya tak pasti, tapi rokok lebih kurang dah mahal sekarang 20 lebih kan harga sekotak. Bayangkan. Bagaimana orang yang menghisap rokok membazirkan RM20. Kadang-kadang satu kotak boleh habis sehari, RM20 sehari. Sebulan berapa? Sehari RM20 pembaziran. Yang kedua, ia mendatangkan masalah kesihatan. Itu betul. Orang yang menghisap rokok ini banyak mendatangkan masalah kesihatan. Nanti akan berlaku pada darah tinggi, kencing manis dan sebagainya. Itu semua berpunca daripada rokok. Dan bila mana orang yang hisap rokok ni, kalau tidak ditahan, kalau tidak ditegah, dia boleh menerat kepada pengambilan dadah. Itu sangat bahaya. Kena jauhinya dan kena jauhinya. Seterusnya, wal maisir, yakni judi. Ia merangkumi semua jenis judi. Judi ialah suatu bentuk pertaruhan yang dijanjikan dengan keuntungan. Pada masa kini, ia diberikan dengan pelbagai nama dan dilakukan dengan pelbagai cara. Macam nama dia, kasino lah, apa lagi, Magnum lah dan sebagainya. Ataupun kalau kita pergi kasino yang besar tu dekat Genting Highland kan, itu juga pun dikira sebagai judi. Okey. Yang pasti selagi ia bernama judi, maka hukumnya tetap haram. Okey. Islam mengharamkan judi kerana ia melalaikan dan terdapat di dalamnya unsur-unsur pertaruhan, selain daripada tidak menggalakkan manusia berusaha dan bekerja. Okey, semua perolehan dan pendapatan daripada hasil judi hukumnya haram. Bayangkan, kita dapat hasil daripada judi, kita bagi pula anak-anak makan, kita bagi pula pada mak ayah kita duit hasil daripada judi, itu dikira sebagai sumber yang haram. Renungkan dan selamat beramal. Seterusnya, wal ansab, iaitu penyembahan atau pemujaan terhadap berhala. Okey, dalam Islam, hukum menyembah dan memuja berhala adalah haram dan murtad, wal'izu billah. Ia adalah amalan
warisan orang-orang jahiliyah yang menolak terhadap keesaan dan kekuasaan Allah. Apabila Islam datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, semua berhala telah diruntuh dan kepercayaan kepada Allah dibina atas dasar tauhid yang berpaksikan kepada iman. Okey, menerusi tauhid dan iman, manusia dapat membentuk pandangan hidup yang jelas di mana penyembahan, permohonan dan penyerahan hanya kepada Allah. Itu yang kita kena buat. Bukan kita bergantung kepada pemujaan nenek moyang, pemujaan busuk dan sebagainya. Itu semua adalah perkara-perkara khurafat yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malahan keyakinan terhadap Allah dapat mendidik manusia menjauhkan diri daripada melakukan apa juga perkara yang boleh merosakkan Islam dan imannya. Seterusnya, wal aslam ialah bertenung dan menilik nasib. Okey, sama ada dilakukan dengan menggunakan perantaraan manusia, haiwan atau alat-alat yang tertentu. Hukum kesemuanya adalah haram kerana ia merosakkan akidah kita. Yang mengetahui tentang nasib semua makhluk hanyalah Allah. Kesemuanya disuratkan oleh Allah di Lauh Mahfuz dan menjadi rahsia Allah. Janganlah kita pergi tengok ni. Engkau ni jari engkau ni 3, 4 ni. 4 ruas ni. Engkau nanti kahwin dengan Era Fazira. Engkau nanti dapat jodoh jadi orang kaya. Engkau tak ada kerja lah. Engkau orang kaya nanti. Nampak? Kita dah mencuba untuk menyerahkan diri kepada yang selain daripada Allah. Perkara itu adalah tidak betul. Yang patut kita buatlah menyerahkan diri semuanya kepada Allah. Kerana semuanya adalah rahsia Allah. Kematian kita, kehidupan kita, jodoh kita, siapa anak kita dan sebagainya, itu semua adalah rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, firman Allah Taala, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Maksudnya, sesungguhnya Allah tidak mengubah apa yang ada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Okay, seterusnya. Rijsum min amali syaitani fajtanibuh. Maksudnya, kesemua itu kotor, yakni keji daripada pekerjaan syaitan, maka hendaklah kamu menjauhinya. Okey. Syaitan adalah musuh manusia yang nyata. Di sepanjang masa kerjanya untuk menyesatkan manusia. Ia akan melakukannya dengan pelbagai cara. Termasuklah melalui arak, judi, penyembahan berhala dan menilik nasib. Orang yang lemah iman, mereka akan mudah terpedaya dengan hasutan dan tipu daya syaitan. Tetapi bagi orang yang kuat imannya, mereka boleh mengalahkan syaitan. Bagi mereka yang kuat iman, mereka boleh mengalahkan syaitan. Menerusi ayat di atas, Allah menjelaskan sebab-sebab perkara tersebut dilarang kerana ia perbuatan yang keji yang tidak layak dilakukan oleh orang yang beriman. Malahan ia adalah pekerjaan syaitan yang tidak sewajarnya diikuti oleh orang yang beriman kerana akibatnya akan menyebabkan seseorang itu terlepas daripada mendapat petunjuk Allah. Seterusnya, la'allakum tuflihun. Maksudnya, mudah-mudahan kamu akan beroleh kejayaan. Demikianlah rumusan daripada Allah. Ia adalah satu pernyataan yang mengandungi harapan agar manusia berfikir panjang dengan meletakkan kejayaan sebagai matlamat dalam melakukan suatu perkara. Kita kena ingat apa yang Allah buat ini semuanya ada kebaikannya. Sebab apa kita sekarang ni, kenapa Allah haramkan judi? Sebab apa Allah nakkan kita ini berfikir panjang. Apa? Letakkan kejayaan. Kita ada matlamat hidup. Aku nak buat kerja ni, ini matlamat aku. Aku nak buat kerja ni, ini matlamat aku. Bukannya membuat kerja dengan cara yang singkat seperti main judi. Sebab apa? Itu perbuatan singkat yang boleh menjerumuskan manusia itu ke lembah kehinaan. Dekat dunia pun dah jadi hina,
dekat akhirat pun akan terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innama yuridu syaitanu ayyuki bainakumul adawata wal ba'da fil khamri wal maisir. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi. Nampak syaitan ini. Syaitan ini tak akan berhenti untuk menyesatkan manusia. Menerusi ayat di atas, Allah memaparkan satu lagi keburukan arak dan judi, iaitu menimbulkan permusuhan dan kebencian sama manusia, sedangkan Islam menganjurkan agar umatnya hidup atas dasar persaudaraan dan kasih sayang. Firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaikum. Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka perbaikilah hubungan persaudaraan di kalangan kamu. Okey. Pasal tu kita kena ingat, innamal mu'minuna ikhwah. Semua orang mukmin itu adalah bersaudara. Semua orang beriman itu adalah bersaudara. Kita kena rapatkan saf, kita kena rapatkan tali persaudaraan antara kita. Okey. Hidup atas dasar saudara bermakna tidak ada rasa benci dan bermusuhan. Sebaliknya, hidup saling tolong-menolong, berbaik-baik antara satu dengan yang lain. Tetapi apabila manusia dijangkiti penyakit ketagihan arak dan judi, kesemua sifat-sifat mulia tersebut akan lenyap. Ini sangat betul. Orang yang ketagihan arak dan judi ini, contohnya orang yang bisa dadah, dia tak akan jumpa orang. Dia tak akan bergaul mesra dengan jiran-jiran, dan dia akan merosakkan, melakukan banyak kerosakan yang menyebabkan hubungan antara manusia, hubungan antara keluarga, hubungan antara adik-beradik, sanak saudara, hubungan antara jiran, semuanya akan hancur. Itulah antara keburukan yang nyata apabila kita melakukan perbuatan minum arak dan judi dan sebagainya. Okey, akibatnya manusia akan terus tersisih daripada jalan yang benar, hilang wibawa diri dan lenyap segala kekuatan. Umat Islam akan menjadi lemah dan tidak dihormati oleh orang lain. Wa yusaddakum an zikrillahi wa anis salah. Maksudnya, dan syaitan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan mendirikan solat. Okey, dalam Islam, zikrullah dan solat adalah di antara perkara asas yang membolehkan manusia berdamping kepada Allah. Kesan daripada amalan tersebut, manusia akan dapat berhubung secara langsung kepada Allah, di samping turut memberi kesan positif terhadap perbentukan peribadi seseorang. Tetapi, sekiranya arak dan judi yang dipilih oleh orang Islam, maka syaitan akan mengambil tempat di hati manusia. Ingatan manusia tidak lagi tertumpu kepada Allah. Sebaik-baiknya tumpuan hati hanya menjerumus kepada nafsu dan kebendaan sahaja. Nampak? Bila mana kita dah jauh dari Allah, bila mana kita dah bergelumang dengan arak dan judi, ia akan menyebabkan diri kita semakin tersisih, semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fahal antum muntahun, maksudnya oleh itu mahukah kamu berhenti? Setelah Allah menyatakan tentang keburukan arak dan judi, Allah merumuskannya dalam bentuk pertanyaan, iaitu apakah kamu mahu berhenti daripada melakukan pekerjaan-pekerjaan yang keji dan kotor ini? Bagi golongan beriman, ia pasti memberhentikan semua amalan buruk tersebut kerana jelas ia tidak mendatangkan manfaat. Keadaan ini amat berbeza jika dibandingkan dengan sikap dan amalan orang-orang munafik dan kafir. Mereka akan sahaja terus bersikap berbiadab kepada Allah, tetapi turut berbangga melakukan larangan Allah. Okey, kesemua ini adalah pekerjaan syaitan yang mahu menjerumuskan manusia ke neraka. Justru sewajarnya umat Islam menyahut suruhan Allah agar memberhentikan semua amalan buruk dan terkutuk itu. Sebaliknya, berhijrah kepada amalan-amalan yang baik yang diredoinya. Seterusnya, kita pergi pada pengajaran ayat. Apa yang kita dapat daripada surah ini? Okey. Yang pertama, arak
judi, penyembahan berhala dan melit nasib semuanya haram. Dan orang yang melakukannya termasuk dalam golongan orang yang melakukan dosa-dosa besar. Ini betul. Perkara yang sangat-sangat mendatangkan dosa-dosa besar adalah empat perkara ni. Arak, judi, penyembahan berhala dan menilik nasib. Yang kedua, orang yang beriman, mereka akan sahaja dituntut melakukan perkara-perkara yang disuruh oleh Allah. Tetapi di masa yang sama mereka turut dituntut meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semua orang beriman, Allah dituntut oleh Allah untuk mengikuti segala apa yang Allah suruh. Tapi dalam masa sama kita kena tolak perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang ketiga, syaitan sentiasa berusaha menyesatkan dan melalaikan manusia daripada mengingati Allah dan solat dengan pelbagai cara termasuk arak dan judi. Jauhilah kedua-dua larangan tersebut. Okey. Yang keempat, orang yang menurut sahaja kehendak dan kemauan syaitan, mereka adalah orang yang tidak hilang jati diri dan termasuk dalam golongan orang yang hina, kotor dan keji. Orang yang bergelumang dengan syaitan ini, orang yang bersahabat dengan syaitan ini, Allah kategorikan ini sebagai golongan yang hina, kotor dan keji. Okey, dan yang terakhir, orang yang beriman sewajarnya mempunyai kekuatan diri dan kebijaksanaan berfikir agar tidak mudah terjebak dengan runtunan nafsu dan menyaksikan syaitan yang mahu menyesatkan manusia daripada jalan yang benar. Maknanya orang yang sewajarnya mempunyai kekuatan dan kebiasaan ini, dia akan fikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang kaca, mana yang permata. Kalau Allah buatkan satu itu benda yang baik, pasti ada kebaikannya. Dan jika Allah itu menciptakan suatu itu buruk, maka pasti ada keburukannya, pasti ada kesan yang buruk. Okey, itu sajalah untuk perkongsian PDPR pada kali ini. Dan jangan lupa kepada sahabat-sahabat semua, abang-abang, kakak, anak-anak murid sekalian, jangan lupa subscribe, like and share. Dan jangan lupa untuk berkongsi segala maklumat-maklumat yang terdapat dalam PDPR ini untuk kebaikan semua. Itu saja. Assalamualaikum.